Pelan jangka pendek selesai isu air di Sabah disegerakan. Langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan. Baik Syahira, Kementerian Kewangan dan Jabatan Air Negeri Sabah dalam proses perolehan tender bagi melaksanakan projek di bawah Pelan Penyelesaian Isu Air di negeri ini. Langkah itu susulan peruntukan RM320 juta yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan Oktober tahun lalu. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, peruntukan itu membolehkan pelaksanaan pelan jangka pendek disegerakan bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri ini. Kita jangkakan beberapa pakej daripada total 18 pakej tersebut akan dapat dimulakan sebelum suku pertama ini berakhir dan yang selebihnya mengikut suku kedua dan mungkin ke suku ketiga. Memang program-program yang dibuat menjurus kepada mengurangkan masalah tekanan air. Contohnya penggantian paip-paip lama, penggantian pam-pam yang rosak, menaik taraf booster pam, selain daripada menukar genset, pastinya akan memberi peningkatan terhadap bekalan air di negeri Sabah. Datuk Syahelmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas Majlis Pelancaran Aneka Rasa Sutra di Ibu Negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Syahelmi menjelaskan beberapa loji rawatan air LRA baru juga sedang dibina selain naik taraf LRA sedia ada. Antara LRA yang sedang dinaik taraf termasuk LRA Telibung 2 di Tuaran bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air yang dijangka siap Julai ini. Apabila siap, LRA Telibung 2 mampu mengagihkan 160 juta liter air sehari JLH berbanding 115 JLH sedia ada. Manakala projek UWSS Kasigui yang dijadual siap Mei ini pula mampu membekalkan 5 juta liter air sehari ke kawasan Putatan. Projek naik taraf LRA Kogopon Fasa 2 yang dijadual siap tahun depan dapat membekalkan air ke kawasan Papar Utara dan sebahagian kawasan Putatan. Menurut Datuk Syahelmi yang juga ahli Parlimen Putatan, kerajaan juga akan melaksana pelan jangka panjang bagi menyelesaikan isu bekalan air di Pantai Barat. Antaranya termasuk membina tangki simpanan skim bekalan air Ulu Padas di Lokawi yang akan siap dalam tempoh 5 tahun. Majlis pecah tanah projek tersebut dijadual April ini. Taman-taman Sabah diminta menetapkan latihan meningkatkan stamina sebagai prosedur operasi standard SOP sebelum pendakian Gunung Kinabalu. Ia bagi mengelak kes kematian melibatkan pendaki pada altitud tinggi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, penetapan SOP seumpama penting terutama kepada pendaki berusia. Yeah, it is also one of the options that we may do it next time. But we have already rasmi and officiated the SOP on when you want to do, especially if you're of certain age, we would like you to receive training first. High-rise mountain training before you go. Datuk Christina ditemui media pada Majlis Pelancaran Aneka Rasa Sutra di Ibu Negeri yang disempurnakan timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Pihak media ingin tahu sama ada kerajaan bercadang mewujudkan peraturan pendakian susulan insiden kematian pendaki warga British di kilometer 8.2 selepas pos pemeriksaan sayat-sayat ketika menuruni puncak Gunung Kinabalu baru-baru ini. Sementara itu, seramai 36 anak yatim dari Rumah Anak Yatim As-Sakinah Lokawi menerima sumbangan duit dan baju raya. Polis Kota Kinabalu berjaya menangkap 2 transporter dadah dan merampas syabu seberat lebih 3.1 kg dalam satu serbuan di Api-Api Center Khamis lalu. Tangkapan hasil risikan pegawai dan anggota Polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Kinabalu dibantu IPD Pinampang. Suspek merupakan seorang warga emas lelaki 70 tahun dan seorang wanita berusia 25 tahun. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua suspek mula aktif tahun lalu dipercayai didalangi sindiket yang kini dijejaki polis. Bekalan dadah diterima melalui kurier dari Semenanjung. Hasil pemeriksaan di dalam beg kertas yang dibawa oleh wanita tersebut telah berjaya merampas dadah jenis syabu
seberat 1048.2 gram. Pasukan polis telah berjaya merampas satu lagi jenis dadah. Terdapat lagi dadah seberat 2110 gram di sebuah rumah di Penampang, Sabah. Bercakap dalam sidang media, ACP Kasim berkata, modus operandi sindiket ini adalah mengedar bekalan syabu dalam kuantiti banyak untuk dijual dalam paket kecil sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan Penampang. Dadah yang dirampas dipercayai boleh digunakan lebih 15,790 penagih. Saringan awal juga mendapati suspek wanita positif dadah jenis ketamin, syabu dan amfetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan juga boleh diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Harta 1988. Kerajaan negeri telah meluluskan sebuah kawasan perkampungan baharu seluas 115 hektar di kawasan Padas Damit Beaufort. Ia merupakan sebahagian daripada perancangan besar untuk menangani isu banjir yang sering mengganggu aktiviti pembelajaran di sekolah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, daripada keluasan itu 27 hektar disediakan untuk tapak sekolah rendah dan sekolah menengah, manakala 2 hektar pula untuk tapak balai bomba. Ini adalah berkenaan berhubung kait dengan Kerajaan Persekutuan dan sudah tentu kalau kita sudah rancang lebih awal, ianya urusan lebih mudah dan insyaAllah kita jangka dalam 5 tahun di hadapan ini, perancangan ini kita sekurang-kurangnya dapat kita lihat. Datuk Ruslan yang juga adun lumadan ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja bersama pejabat pendidikan daerah Beaufort dan pemimpin masyarakat. Lawatan turut melibatkan tinjauan ke beberapa projek pembinaan sekolah yang sedang berjalan termasuk SK Bentuka dan SK Jabang. Datuk Ruslan berharap proses pembinaan dan penyelenggaraan bangunan sekolah dipercepat untuk memastikan warga sekolah menikmati kemudahan yang lebih baik dan selamat. Inovasi pertanian moden kini membuka peluang baharu bukan sahaja kepada golongan petani, malah menjadikan bidang pendidikan lebih interaktif dan berdaya saing. Ia dibuktikan dengan kejayaan Sekolah Kebangsaan Sri Gaya Kota Kinabalu mewujudkan sebuah kebun sayur dinamakan Green Kid Garden. Wartawan Alicia Ornella Michael ada butirannya. Kebun sayur ini diwujudkan sejak tahun lalu dengan menyatukan elemen pendidikan, teknologi dan kelestarian alam. Ia bukan sahaja melatih pelajar mengenai teknik penanaman yang efisien dan lestari, malah turut mengasah kemahiran praktikal serta kreativiti dalam mengurus sumber alam. Projek ini juga diselenggarakan oleh beberapa kelab iaitu Kelab Pencinta Alam dan Kelab STEM dan ahli-ahlinya terdiri daripada murid-murid ahli kelab tersebut. Green Kid ni lebih kepada memberi peluang kepada murid untuk meneroka cara pertanian yang moden yang tidak perlukan ruang yang besar, terutamanya macam ada dalam bangunan, ada yang mungkin tinggal di apartmen, jadi mereka boleh belajar cara untuk menanam sendiri sayur di rumah. Green Kid Garden ini dilaksana dengan sokongan dan tunjuk ajar daripada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Pelbagai jenis sayur-sayuran ditanam di sini, antaranya sayur sawi dan kangkung. Istimewanya, tanaman di sini hanya perlu disiram sekali seminggu kerana dilengkapi sistem pengairan yang mampu menakung air tanpa merosakkan tanaman. Selain mempelajari teknik penanaman moden, pewujudan kebun ini juga secara tidak langsung memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar. I feel very lucky and proud because I can get the skill of gardening. I hope the project can be better and let the students know more about plants and gardening. I feel very happy since I get to learn something very new and feel very happy since I get to do activities together with my friends and teachers. Hasil kebun akan dijual kepada guru-guru sebagai modal pusingan untuk pembelian biji benih dan baja. Kejayaan Green Kid Garden ini membuktikan pertanian moden dapat dijadikan medium pembelajaran praktikal yang menyemai nilai kerjasama, tanggungjawab dan inovasi dalam kalangan pelajar.
Usaha SK Srigaya turut menarik minat Tunku Mariam Sultan Iskandar yang berkenan meluangkan masa melawat kebun mini ini semasa lawatan ke Sabah baru-baru ini. Alicia Ornella Michael, RTM. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama dengan Faiz Syahira di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Redwin.